Tuan Tua, saya hari ini sejarah bagi saya lah. Rompin 25 tahun lalu di Parlimen. Bila saya baca soalan gelang patah ni, satu anjakan pada diri saya. Dahulu gelang patah ni bertanya soalan bandar. Ini ada baru anjakan baru lah, soalan luar bandar lah. Pembelian orang Melayu, orang asli, anjakan lah. Sebab ini isu kita rakyat Malaysia. No, orang Melayu, DAP, semua rakyat Malaysia. Itulah kita ada kemajuan. UMNO tak ada kemajuan, tak boleh berdepan. Jemut, gelang patah frozen, itu masalah. Itu perbezaan. That's the difference. Tahun dah ni. Baliklah Washington. Lebih kuat. Generasi gelang patah je pelakon terbaik. Rompin selama pergi Amerika lah, sudah lupa. Tak ada masalah Melayu, Cina dan India. Semua masalah orang Malaysia. Apa masalah orang Melayu? Orang masalah Malaysia. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Rompin. Ya, duduk sekejap ya. Pakilah saya punya flow. Ya. Saya nak Muhammad. baru nak tanya soalan. Ni sesi jawab lisan. Gelang patah berapa tahun jadi wakil rakyat? Lebih 26 tahun lebih. Jadi jangan provokatif lah, jangan provokatif. Ya, Rompin pun 25 tahun. Jadi tak perlu saya ingatkan lagi ya. Saya baru nak puji dia dalam melompat dah. Saya nak tanya kepada ini dasar untuk membela luar bandar seperti kita perhatikan kepada masa banjir orang asli. Dasar janji kita dalam pilihan raya. Betul tak? Ya Menteri. Dan bila kita saya nak bertanya, kamu senyaplah. Saya nak bertanya, kita jadikan ini sebagai janji dalam pilihan raya. Dan kita buat. Soalan pertama saya, dasar-dasar yang kita buat dalam pilihan raya seperti membela luar bandar asli kita buat. MCA setuju, Perakam setuju. Nak tanya ni, yang belah sana ni, betul. Janji soalan tambahan. Ini bukan soalan tambahan. Ini dapat. Dia langgar peraturan mesyuarat. Dia langgar peraturan mesyuarat. Ini bukan soalan tambahan. Ini ucapan. 25 tahun ucapan ni ada. Masa tanyalah. 25 tahun ini kan soalan kualiti. Saya nak bertanya, adakah yang Menteri ni Yang Muhammad Rompin? Saya Muhammad Rompin. Sedang yang sibuk bila Yang Muhammad Rompin. Soalan Yang Muhammad. Ni Yang Muhammad yang baru-baru ni jangan ikut ya. Kerajaan dalam isu membela luar bandar seperti banjir asli terus akan mendapatkan banyak lagi peruntukan-peruntukan. Kita buat apa kita janji. Nak tanya Muhammad yang belah sana, yang janji dia, yang jaminan dia hudud ni apa dah ni? Langgar peraturan. Mana itu soalan tambahan? Langgar peraturan 25 tahun. Saya soalan dia ada soalan Tanjung ada udang di sebalik batu, ada agenda tersembunyi. Kerana parti DAP nak parti supaya ada pundi-pundi orang Melayu seperti raut-raut lagi dah sebut kodok. Soalan Rompin. Peraturan mesyuarat. Yang kedua, bagilah yang kedua. Mungkin dia tak tahulah peraturan mesyuarat. Tak pernah baca peraturan mesyuarat. Balik Rompin. Tak pernah baca peraturan mesyuarat. Kalau dulu Tanjung gelang patah, besok Alif Kota Baru dalam lagi. Dalam menjadi Alif dia akan bertanding Kota Baru pula nanti. Tertulis dalam peraturan ketua. Ya Muhammad. Soalan tambahan. Ya Muhammad. Mana ada soalan kedua? Ni Salam Yang Muhammad Rompin sedang mengajukan soalan. 5 tahun aset baru untuk aset yang berat untuk merapi cabaran-cabaran banjir sebab air laju air dalam. Ini Salam sama, dia sokong siapa pun Presiden PAS ni. Ini apa tu? Mahfuz buku senang dia senyap. Suruh dia balik Amerika. Ini bukan Amerika. Suruh dia balik Amerika. Ya Muhammad. Ya, pokok senang. Pokok senang. Ya Muhammad. Ya Muhammad, seluruh negara melihat gelagat kita. Sila Yang Muhammad Menteri menjawab dengan bijaksana. Okey. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ini adalah soalan yang cukup baik.
di antara yang terbaik yang pernah ditanya. Menteri sama standard lah dengan Rompin. Shah Alam, awak berdosa tahu buat gitu. Jangan. Saya berniat baik ni, ya. Shah Alam mana tahu dosa pala, bercampur habis aduk sekali. Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa kerajaan sekarang, Kerajaan Barisan Nasional lah, tetap membela rakyat. Banjir yang berlaku ini ialah banjir luar biasa, yang mana tidak ada peruntukan untuk tujuan tersebut. Peruntukan kita 50 juta untuk menghadapi banjir dan juga lain-lain bencana. Tetapi ini banjir luar biasa, dan kita lihat peruntukan komitmen daripada pihak kerajaan yang telah saya sebutkan angka-angka tadi. Ini adalah komitmen tambahan kerajaan kerana prihatin kepada rakyat, dan malah rakyat yang paling banyak mendapat manfaat hasil daripada usaha Kerajaan Barisan Nasional ini adalah rakyat Kelantan. Jadi kita tidak memilih mengira parti dan sebagainya. Tetapi kepada ahli yang berhormat semua, saya nak minta kita sebut perkataan ini supaya orang tak kecewa dengan kita, bahawa pihak kerajaan mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan dan juga NGO yang bertongkos lomos untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Saya nak beritahu pengalaman saya selama 44 hari 44 malam tak balik ke rumah dalam banjir. Saya lihat begitu ramai NGO yang datang di seluruh negara untuk membantu mangsa banjir, termasuk NGO yang cuba nak perkenalkan alatan-alatan mereka, kenderaan dan sebagainya. Saya ucap terima kasih. Kenapa perlu NGO kalau kerajaan telah menanganinya dengan baik, Tuan Menteri? Mengapa perlu NGO? Saya ahli parlimen yang baru. Kenapa? Yang Muhammad Shah Alam. Yang Muhammad Shah Alam. Tadi kita tegur Rompin tak ikut peraturan. Tuan Pengerusi. Ya. Ni saya nak bagi tahu kepada Shah Alam, sebab namanya lebih kurang nama abang dia. Jadi saya nak bagi tahu ayat Quran ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat kebajikan. Jadi semua orang turun buat kebajikan, agensi kerajaan dan juga NGO. Yang saya nak sebutkan di sini ialah bagaimana mungkin Barisan Hadapan yang diketuai oleh pegawai daerah menyelaraskan semua bantuan daripada agensi dan juga NGO. Mereka yang berjaya selaraskan, benda ni berjalan dengan elok. Tetapi apa pun kita terima hakikat bahawa apa yang berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perak baru-baru ini ialah banjir luar biasa, paling luar biasa, sebab air boleh meningkat dalam masa 3 jam sampai ke 5 kaki dan juga 6 kaki, ya. Jadi yang keduanya berhubung dengan aset. Sekarang ni kita tidak menunggu lagi, kita sedang berusaha untuk meningkatkan aset bagi jabatan-jabatan yang menjadi jabatan utama. Kita kena ingat, bagi setengah kawasan dia lebih comfortable dengan rela, setengah kawasan dia comfortable dengan bomba, setengah kawasan dia comfortable dengan JPAM, setengahnya dengan pejabat daerah, di mana MKN akan salurkan aset tambahan mengikut kehendak dan juga keadaan semasa. Sebab kalau kita pergi rombak-rombak yang kawasan yang sudah biasa dengan bomba, kita pergi hantar jabatan lain, dia akan timbul masalah. Jadi aset ni akan ditingkatkan, termasuk juga aset udara yang saya telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk membolehkan kita hantar makanan kepada tempat-tempat yang tidak boleh kita masuk dengan jalan darat. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat semua, saya ingat Yang Berhormat mungkin tak dapat maklumat bahawa terdapat 2 pos orang asli di Gua Musang sampai hari ini tidak dapat kita masuk dengan jalan darat, dan kita terpaksa masuk dengan jalan udara. Jalan darat boleh, tetapi mereka terpaksa berjalan kaki untuk mengangkut barang di antara 6 ke 8 jam. Jadi kita hantar jalan darat, jadi mereka yang mampu untuk membawanya dengan tanggung, dengan berjalan kaki, mereka berbuat demikian.
dan setengahnya kita hantar dengan jalan udara. Bantuan ini saya nak beritahu, saya nak sebut di parlimen ini, diberi oleh pihak kerajaan dan juga NGO. Saya beritahu NGO tu apakah nama dia nak saya sebutkan, dia tak payah beritahu NGO cukup. Jadi saya ucap terima kasih. Kalau dia menonton TV sekarang ni, saya nak beritahu sebab kemarin dia hantar 2 tan beras ke 2 pos ini, dan dia kita sebut NGO sebab nanti orang salah faham dan sebagainya. Terima kasih. Satu. Kok senang nak tanya sikit. Saya nak tanya fakta. Saya minta fakta kepada Ketere. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sebab nampaknya terus menerus ada aduan tentang kerajaan tidak cekap, dan termasuk pihak kerajaan Pulau Pinang ada membuat teguran bahawasanya waktu banjir seolah-olah di Kelantan macam tak ada kerajaan. Jadi nampaknya aduan ini berterusan. Pada pagi ini pun kita kedengaran nada yang sama. Saya nak tanya pengalaman Yang Berhormat Menteri sendiri, kerana saya tahu Yang Berhormat Menteri berada di ground zero, macam saya juga, saya berbulan-bulan ada di kawasan berkenaan. Adakah Yang Berhormat bersetuju dengan teguran-teguran terutama yang dibuat oleh Ketua Menteri Pulau Pinang bahawasanya kerajaan Kelantan begitu lemah dan sebagainya? Sebab saya sebagai orang Kelantan, saya nampak kerajaan Kelantan telah pun berusaha bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang terbatas, dan mereka bekerjasama baik dengan kerajaan pusat. Apakah mungkin teguran ini ada maksud lain kerana barangkali kerajaan Kelantan dan UMNO nampak bersetuju tentang hudud yang menyebabkan kerajaan Pulau Pinang rasa resah dan tak berpuas hati? Bermaknanya teguran itu malafide, tidak bona fide punya teguran. Sebab saya sebagai orang Kelantan, saya berani menyatakan kerajaan Kelantan ni tanya soalan ke dia jawab soalan dia sendiri, Tuan Speaker. Ini kerja batu api sahajalah, kerja lain memalukan saja. Saya dah 30 tahun. Sebab saya nak kena tunjuk sikit Bashar Alam ni dia terbolah, kata orang. Dia tak tahu apa pun. Jadi saya ulang balik, takut dia tak dengar. Dia payah nak dengar speaker sebab dia bubuh bluetooth kat telinga, tak bercat-cat lagi. Bluetooth ni tak menghalang saya boleh dengar soalannya. Bukan sekadar soalan, siap jawapan. Kalau saya tak dengar, macam mana saya boleh komen? Tuan Speaker, Tuan Speaker minta dia ringkaskan soalan dan balik. jangan beri jawapan sendiri. Saya ulang balik sebab ada gangguan. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri, sebagai seorang menteri yang berada di ground zero, yang tentunya lebih mengetahui tentang tahap kerjasama kerajaan pusat, kerajaan negeri, mengapakah pada pandangan Yang Berhormat Menteri timbul aduan termasuk daripada kerajaan Pulau Pinang bahawasanya seolah-olah di Kelantan tak ada kerajaan waktu adanya banjir, sedangkan saya melihat daripada sudut saya pula, saya melihat penglibatan kerajaan Kelantan adalah cukup bersungguh-sungguh. Tak payahlah jawab soalan sendiri. Sendiri soal sendiri jawab, dia nak jadi menteri. Ni nak jawab soalan sendiri pula. Sabar. Datuk ini betul. Pertanyaan dan juga jawapan itu belum jawab, boleh buat ruling dah. Shah Alam ni pas ke DAP ni? Pertanyaan serta jawapan itu adalah ada Mamat, betul ada kebenarannya. Kita datang ke parlimen hari ni. Ya. Saya nak beritahu bahawa saya ni bila saya duduk di bawah sana, saya memahami kekurangan, saya memahami ada juga kelemahan, tetapi saya nak beritahu bahawa semua jentera memang bergerak masuk, dan untuk membolehkan supaya jentera ini diperkuatkan, oleh kerana mungkin ada sedikit kelemahan dari segi barisan hadapan, maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah panggil mesyuarat jawatankuasa penyelarasan yang dihadiri oleh Menteri Besar Kelantan dan juga menteri-menteri pusat, dan di situ kita mulakan penyelarasan. Itu adalah pada hari yang ketiga, iaitu pada hari Jumaat. Hari Rabu banjir, hari yang kedua banjir, hari yang ketiga terus kita bermesyuarat di Pangkalan Cepa, di airport, dan penyelarasan mula. Dan bagi setengah tempat yang kita dapati ada kekurangan, cepat-cepat kita ambil alih. Kita ganti dengan, macam di satu tempat saya sebut di sini, digantikan oleh tentera yang berpangkat jeneral. Kemudian di satu tempat kita ganti dengan polis yang berpangkat OCPD.
di kawasan yang berkenaan. Dua kawasan ini kita terpaksa ambil alih serta-merta kerana banjir yang datang ni luar biasa dan di luar kemampuan untuk kita menghadapinya. Itu sebab jentera telah digerakkan habis-habisan untuk memindahkan orang daripada kawasan ini, dan keseronokan kita ialah bila melihat NGO bersama-sama dengan kita. Jadi berhubung dengan teguran yang dibuat oleh Kerajaan Pulau Pinang kepada Kelantan, memang ada kekurangan, tapi cara tegur seolah-olah macam Kelantan tidak ada kerajaan itu tidak adil, ya. Sebab apa? Menteri Besar sendiri hadir bersama menyatakan bahawa dia bersedia bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi nampaknya kerjasama PAS dengan UMNO ni nampaknya makin erat, dan inilah dia ada udang di sebalik batu, dan DAP makin renggang. Tapi itu ialah jawapan tak berapa serius, walaupun sebenarnya serius. Tapi saya nak beritahu, memang ada kekurangan, tapi nak mengatakan bahawa dia tak bergerak langsung tak betul. Bukan di semua tempat, di beberapa tempat. Saya boleh sebut satu-satu. Saya rasa perbetulkan jawapan menteri tadi. Water, saya tahu. G2G sahaja, bukan antara makanan. Apa dia? Antara G2G sahaja, bukan tak ada kena-mengena di antara PAS dengan UMNO. G2G jangan putar belit. Ni katalah nak kata apa, Allah Maha Berkuasa. Satu hari dia tukar hati kamu sayang pada kami. Tahu? Sebab kami sentiasa ikhlas. Kalau sana menteri ni shock sendiri ke? Tak ikhlas, itu sesuatu yang tak elok. Okey, tapi yang paling penting sekarang ni, sayang lah kita memang nak ada tegur yang kekurangan tak betul sedikit di beberapa tempat dan kita ambil alih. Hal ini berlaku kerana jentera hadapan terdapat juga jentera hadapan yang bercuti pergi buat umrah dan sebagainya. Dalam keadaan kelang kabut itu, kita berjaya menyelesaikannya dalam masa hari yang pertama dan yang kedua tu. Contohnya macam dia berlaku 2 kali di Kelantan ni banjir, gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Tetapi perbezaan di antara dua ni cuma 1 hari ya. Orang balik, besok kena datang pindah balik. Dan yang kedua tu ialah paling teruk kerana air datang terlampau laju daripada gunung Gagau. Gunung Gagau ni yang sumber air pergi ke Terengganu, Pahang dan juga Kelantan melalui kawasan lodging dan juga Gua Musang, yang mana kita lihat banyak kawasan hutan di situ telah tertebang ataupun ditebang. Dengan itu air bergerak dengan laju bersama dengan lumpur. Jadi saya nak beritahu sekali lagi bahawa kalau saya boleh menegur semua orang, tetapi saya ingat kita tak boleh selesai masalah. Tapi sekarang kita nak cari jalan bagaimana kita nak selesaikan masalah kekurangan yang kita hadapi. Yang paling penting semua pihak memberi kerjasama yang erat. Dan kalaupun nak tegur kerajaan Kelantan, janganlah tegur begitu rupa, tak manis. Saya percaya walaupun G2G, ikutlah cara Kerajaan Persekutuan. Kita tak kira kerajaan, tak kira siapa, kita gerakkan jentera kita untuk membantu mangsa banjir.